Baik, seterusnya kita juga nak bercakap tentang bagaimana Kementerian Kerja Raya komited dalam mendigital infrastruktur negara, kenapa RFID dan juga lebuh raya pintar dalam kemampuan kita untuk melaksanakan perkara tersebut, dan sudah pastinya kita bersama dengan tetamu yang cukup istimewa pada ketika ini, iaitu yang berbahagia Datuk Badrul Hisham Mohamad, Timbalan Ketua Setiausaha Dasar dan Pembangunan. Assalamualaikum. Datuk, apa khabar? Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Terima kasih Datuk, dan sudah pastinya ini komitmen Kementerian Kerja Raya juga untuk melihat bagaimana infrastruktur negara dapat diberikan satu penaklifan yang lebih pintar, lebuh raya pintar khususnya dengan RFID dan juga beberapa sistem yang lebih pintar yang lebih menjimatkan masa dan juga tenaga. Dalam hal ini, perkara asas yang paling penting untuk diberikan perhatian di bawah komitmen KKR ini, apakah antara penumpuan untuk diberikan dalam mencapai objektif tersebut, Datuk? Baik, terima kasih. Lebuh raya pintar, saya pun dengar tajuk tu agak berat juga kita nak explain. Tapi itulah sebenarnya komitmen kita di Kementerian. Lebuh raya adalah bisnes KKR, Kementerian Kerja Raya. Sejak 80-an kita sudah membina 30 buah lebuh raya yang sedang beroperasi dan many more to come. Kita ada banyak lagi lebuh raya akan dilaksanakan. Kita menyediakan kemudahan untuk rakyat. Lebuh raya adalah pilihan. Itu kena faham. Lebuh raya adalah pilihan dan rakyat masih boleh bergerak ke seluruh negara tanpa menggunakan lebuh raya sebenarnya. Mereka tak payah risau nak membayar lebih. Mereka masih boleh menggunakan jalan-jalan sedia ada. Tetapi kalau nak cepat, nak selamat, nak lagi laju, nak selesa, gunalah lebuh raya. Dan ada sedikit bayaran dikenakan kerana konsep lebuh raya adalah konsep jalan berbayar. Apa yang kementerian sedang berikan tumpuan untuk menjayakan agenda ITS, Intelligent Transport System. ITS ini satu agenda global sebenarnya. Sudah berjalan di kebanyakan negara di seluruh dunia. Di Europe, di US, di kebanyakan negara Asia sudah. Mereka sangat advance, maju. Singapura, Hong Kong, negara macam China, Japan dan lain-lain. Mereka sangat advance. Mereka sudah pun berjaya meningkatkan kualiti jalan raya mereka ke tahap yang cukup bagus untuk rakyat. Jadi rakyat mereka selesa, bisnes negara mereka juga bagus. Kita juga ke arah itu. Cuma perjalanan kita berbeza, jenis kita berbeza dengan mereka. So banyak cabaran yang perlu kita uruskan sebelum kita dapat merealisasikan hasrat untuk melahirkan sebuah lebuh raya pintar di negara kita. Kementerian sudah merangka pelbagai perancangan. Kita sudah ada ITS Blueprint, National ITS Blueprint yang kita sudah gunakan sejak beberapa tahun kebelakangan. Dan untuk mendepani era 2030, selari sejajar dengan WKB 2030, Wawasan Kemakmuran Bersama, kita sudah ada NCP, National Construction Plan, yang mana temanya ialah mendigitalkan sektor pembinaan. Bercakap tentang lebuh raya, jalan raya pastinya tak boleh dipisahkan daripada sektor pembinaan. Jadi di dalam dokumen itu sudah kita jajarkan, sudah kita susun perancangan-perancangan tertentu bersama dengan pelbagai stakeholders. Yang penting sekarang ini saya nak kongsikan dengan pengguna. Sebab mereka adalah penyokong, pendukung utama. Tanpa pengguna, semua perancangan kita tidak akan berjaya. Dan untuk bila disebut lebuh raya pintar, bukan saja dari segi infrastruktur dalam situasi untuk mengurangkan kesesakan, congestion, dan juga dari segi penambahan kenderaan komersial yang menggunakan jaringan tersebut. Ada 4 teras yang sebenarnya diletakkan di bawah blueprint ini. Apa yang lebih difokuskan kepada para pengguna yang biasa ni, Datuk? Penting sekali ialah apabila kita ada fasiliti yang pintar, pengguna juga perlu pintar. Itu asas. Kalau fasiliti kita first class tetapi kita third class, maka tidak akan berjaya mencapai objektif. Sebab itu yang saya sebutkan tadi, paling penting ialah untuk kita terus berkomunikasi, buat engagement dengan pengguna-pengguna jalan raya, supaya setiap inisiatif yang kerajaan laksanakan dan yang kerajaan jalankan, mereka menyokong, mereka mendukung. Bukan hanya menghentam, bukan hanya memberikan komen-komen negatif. Kerana mereka kena faham tujuan kita adalah untuk kesejahteraan rakyat. Kalau Ismail atau Zaliha ingat, KKR ke arah kesejahteraan rakyat. Tidak ada satu pun yang kita buat itu bukan untuk benefit rakyat. Sebab itu kita kena faham. Apabila satu persatu inisiatif ataupun program yang diusulkan, yang dilaksanakan oleh kerajaan sebenarnya untuk memberikan lebih keselesaan kepada pengguna dan rakyat. Jadi soal keselamatan paling utama. Bercakap tentang fasiliti jalan raya, lebuh raya, nombor satu yang kita beri perhatian adalah keselamatan. Kita pastikan pembinaan, pengurusan, penyelenggaraan itu menepati spesifikasi piawai antarabangsa supaya setiap pengguna yang menggunakan dipastikan mereka sentiasa selamat.
Kedua, seamless. Kita nak supaya tidak ada gangguan dalam perjalanan itu. Sebab itu expressway ini dibina seboleh mungkin kita minimalkan gangguan. Sebab itu Plaza Tol di hujung jalan. Kita tak tengah-tengah sebab biar mereka enjoy fasiliti yang ada, mereka boleh berhenti di R&R, menikmati kopi yang sedap, makanan yang enak yang disediakan di sepanjang lebuh raya. At the end of the journey, mereka kena buat sedikit transaction. Dan transaction itu yang kita nak permudahkan lagi. Tak mahu mereka ada gangguan langsung. Kita nak bawa smart tolling tu. Sebab itu kita nak buat smart tolling. Itu sebenarnya yang kita nak sampaikan pada pengguna. Sudah pasti kita melihat struktur geografi di Malaysia ini dengan rangkaian lebuh raya yang meluas. Bukan sahaja lebuh raya Utara Selatan, Pantai Timur, tetapi juga lebuh raya di kawasan-kawasan bandar, khususnya di Lembah Kelang. Rangkaian lebuh raya itu juga pelbagai. Dan sudah pasti keperluan terhadap lebuh raya itu juga perlu untuk ditambah baik dan juga dibaik pulih. RFID ini adalah dalam memanfaatkan dan juga menjimatkan satu dari segi kos masa untuk transaksi dalam talian. Yang kedua untuk urusan menambah nilai yang boleh dilakukan melalui e-dompet. Dan yang ketiganya adalah untuk memastikan bahawasanya pengguna tidak perlu risau tentang untuk tujuan-tujuan yang akan menyusahkan mereka sekiranya ingin masuk ke lebuh raya. Jadi bagaimana dengan gagasan RFID ini memberi satu kelebihan kepada pengguna lebuh raya di samping memberikan keselesaan perjalanan yang lebih baik? Tadi Zaliha sebutkan tentang smart tolling, e-tolling, macam-macam definisi yang digunakan. Kalau kita melihat mengkaji semula dari sejarah bagaimana kita memulakan sistem lebuh raya di Malaysia, pertamanya kita bermula dengan bayaran secara cash, bayar tunai. Kalau Zaliha dari KL nak pergi ke Bangi, keluar tol Kajang, RM1.80. Kena keluarkan RM1.80. Kalau boleh koin RM80. Kalau tidak, dia bagi balik RM20, terjatuh susah. Kita nak collect balik, kena buka pintu dan lain-lain. Kita tak mahu gangguan sebegitu. So kita kenalkan touch and go. Maksudnya hybrid di antara manual dan elektronik. Kita kena beli kad touch and go, top up, and then pergi ke kaunter di Plaza Tol, kena turunkan windscreen atau buka pintu, touch. So ada combination of manual dan elektronik. Kemudian kita bergerak ke arah smart tag. Smart tag ni kita menggunakan satu tag yang dibeli di premis, kemudian letak dalam kereta. Tak perlu turunkan windscreen, tak payah buka pintu. Kereta kita boleh pass the toll gate. Itu ketiga. Keempat, kita nak bawa kepada pengalaman yang lebih mudah lagi menggunakan RFID. RFID ialah satu device yang menggunakan teknologi radio, gelombang radio. Microwave. Kalau smart tag menggunakan infrared, RFID fungsinya lebih kurang dari segi kapasiti, tetapi lebih advance dari segi coverage dia. Kerana menggunakan satu gelombang khusus 919 MHz yang dikhususkan oleh SKMM untuk kita dan juga untuk pengguna. Jadi device ini akan berfungsi apabila satu tag smart atau smart tag ataupun satu pelekat plastik yang berchip dilekatkan pada windscreen ataupun pada depan headlamp depan sebelah kiri biasanya. Dan mesti dijarakkan daripada metal element sebab dia sensitif kepada metal. Dan reader daripada Plaza Tol akan extract the information dan hantar kepada control center. Dan di situ dah berlakunya transaction bayaran tol. Jadi pengguna tidak lagi perlu buka pintu pergi ke kedai top up. Mereka perlu linkkan RFID device itu kepada e-wallet. Dan transaction hanya di ujung jari. Tak payah berhenti nak top up kat mana-mana. Tak perlu. Soalannya dah sekarang, Datuk, ramai juga warga masyarakat yang pernah melalui situasi ini bila mana RFID itu tidak dapat dikesan. Reverse balik, depan balik. Jadi bagaimana ini boleh diperhalusi lagi mekanisme? Sebab itu kita perlu maklumkan, berikan informasi yang jelas kepada pengguna. Pertamanya, apabila kita ingin menggunakan sistem yang baik ini, kita beri dua pilihan. Pertama, mereka hanya perlu pergi kepada fitment center kita. Dan qualified operator, engineer, whoever yang diberikan tugas itu akan memasang alat itu dengan cara yang betul. Ataupun mereka nak mudah lagi, mereka boleh beli sendiri, DIY. Beli order daripada online ataupun pergi ke premis 7E atau mana-mana premis yang ada, mereka boleh pasang sendiri. Tetapi mereka mesti mengikuti semua kaedah yang dijelaskan di dalam device itu. Apabila betul cara pemasangan, pastinya penggunaannya akan mudah. Banyak gangguan berlaku biasanya kerana ada error dari segi pemasangan, nombor one. Kemungkinan dia tak
patuhi jarak di antara device itu dengan metal. Dengan besi. Kadang-kadang dia tampal dekat dengan atas besi. Sebenarnya di windscreen kita itu ada elemen besi sebenarnya. Tapi mereka perlu buat dengan hati-hati jarak 5 cm daripada metal tu, insya-Allah dia tak ada masalah. Kita faham juga ada juga teguran-teguran rungutan berlaku kerana masalah baki. Ya. Baki, masalah tak cukup, insufficient balance. Ini ada masalah bila mereka link kan, mereka ada e-wallet, mereka lupa nak top up e-wallet. Jadi ini mereka kena faham tanggungjawab mereka. Sebab tu saya nak pengguna mesti pintar. Nak menggunakan device yang pintar, kalau kita tak pintar, maka kita kena tipu oleh device. Tipu code by code. Maksudnya kita tak boleh tertipu dengan sistem yang bagus. Kita kena educate ourselves, fahami apa sebenarnya required by this device, baru kita boleh gunakan. Ada juga sedikit sebanyak masalah gelombang, bouncing kerana frekuensi, kerana gangguan metal ataupun device lain di Plaza Tol menyebabkan radio frekuensi itu tidak dapat membaca dengan betul. Itu sedang diteliti oleh pasukan teknikal kita. Jadi kita yakin masalah gangguan itu hanya very small percentage. Okey. Bukan saja masalah teknikal itu yang dibangkitkan, tetapi juga pengguna juga turut membangkitkan tentang isu-isu capaian ataupun lorong-lorong RFID yang disediakan di lebuh-raya terpilih. Kalau dahulu di peringkat percubaan mungkin dilaksanakan di kawasan Lembah Kelang, dan persoalan tentang pengguna adalah adakah capaian RFID dan lorong yang disediakan itu sudah mencapai kepada keseluruhan lebuh raya yang ada di Malaysia, Datuk? Buat masa sekarang, kita sistem lebuh raya dari segi bayaran, kita ada dua kaedah. Pertamanya kita menggunakan kaedah closed system dan kedua open system. Kebanyakan di lebuh raya tol plaza yang menggunakan open system, sistem ini dah ada, lorong sini sudah disediakan. Walaupun kadang-kadang tak banyak, satu atau dua saja, kerana kita masih memberi pilihan kepada pengguna untuk migration daripada sistem lama kepada sistem baru. Bagi lebuh raya closed system yang besar, khususnya yang berada di remote area, macam lebuh raya utara selatan, mereka terlalu sangat besar dan mereka menggunakan closed system, maka kita masih lagi sedang memperincikan, dan kita sebenarnya sudah memulakan penggunaan di sebelah utara. 1-2 plaza tol yang berkaitan sudah pun dimulakan penggunaan, jadi saya lihat tidak ada gangguan sangat. Cuma penetration masih rendah. Pengguna masih berhati-hati, masih memikirkan mahu menggunakan sistem apa. Buat masa ini saya rasa berdasarkan kepada statistik yang ada, kadar penggunaan masih agak rendah, sekitar 1.5 juta saja kenderaan yang menggunakan. Jadi sebab itu kita nak berikan lebih kesedaran kepada pengguna. Mereka perlu menggunakan sistem yang baik ini supaya kita boleh mengetahui kekuatan-kekurangan dia. Dan sebab itu kita akan buat pembaikan sebelum kita migrate kepada sistem lain yang lebih canggih. Itu yang kita nak sekarang. Kalau dahulu bila mula-mula diperkenalkan ada tol yang ada sistem tol yang tidak mengambil tunai. Rungutan begitu banyak mula-mula, tetapi lama-kelamaan masyarakat mengambil masa mengubah suara. Adakah itu juga yang dilihat sama untuk RFID? Kita sedang melihat approach yang sama, sebab kita faham budaya masyarakat kita kan, sebahagian daripada kita kalau tak terpaksa dia tak buat. Kadang-kadang kita kena kena gunakan cara yang lebih kreatif untuk memastikan mereka bergerak kepada sesuatu yang lebih baik. Sebab itu soal kesedaran, kempen, penjelasan perlu sentiasa diberikan supaya rakyat faham, rakyat tahu dan mudah untuk mereka melaksanakan. Sebab itu saya rasa RFID ini paling mudah. Dalam keadaan pandemik sekarang, kita nak kurangkan kontak. Dan ini contactless. Kita tak payah kontak siapa-siapa pun. Hanya berkomunikasi melalui telefon smart pintar kita dan smartphone kita, dan kita boleh menjalankan pelbagai urusan untuk memenuhi keperluan harian kita. Bukan saja kita menjadi pengguna yang pintar, tetapi kita juga perlu menjadi kita kata masyarakat yang pintar. Dengan penggunaan RFID ini, sebarang penggunaan dan juga perbelanjaan itu dapat direkodkan dalam satu statement yang akan diberikan dalam satu bentuk yang digagaskan dalam e-dompet tersebut. Jadi ini salah satu daripada bentuk kita kata penjanaan pendapatan yang lebih baik, kerana pengguna sudah tahu dan sudah maklum tentang peruntukan yang boleh disediakan ataupun berapa jumlah perbelanjaan mereka dalam masa sebulan. Jadi bagaimana RFID dalam hal ini memudahkan urusan pengguna untuk mengesan perbelanjaan dan juga perjalanan mereka. Itu satu statement yang sangat tepat. Betul. Kita dalam era big data. Sekarang ni data adalah aset. Sekarang ni wang emas bukan lagi aset. Mereka melihat data sebagai aset. Dan bayangkan apabila semua pengguna kenderaan di Malaysia sekitar 7-8 juta menggunakan RFID.
Artinya maklumat mereka sudah ada dalam sistem. Dan setiap transaction, setiap pergerakan mereka direkodkan. Jadi banyak kegunaan yang kita boleh jadikan sebagai asas untuk kita merencana pergerakan, perancangan dan lain-lain. Pattern pergerakan rakyat, kadang-kadang untuk personal pergerakan pun kita boleh detect. Jadi ini antara kelebihan-kelebihan di era digital sekarang. Sebab itu kementerian sangat-sangat mementingkan soal bagaimana kita nak segera melaksana adaptasi sistem baru ini sejajar dengan RR 4.0 supaya Kementerian Kerja Raya menjadi salah satu pemain industri utama. Game changer sekarang ialah bagaimana kita berubah daripada analog kepada digital. Jadi itu bukan mudah. Orang bercakap tentang future. Sekarang, future adalah sekarang. Sekarang adalah future. Kita jangan tunggu lagi. Kalau kita tunggu, kita akan tertinggal. Sebab itu kita committed dalam hal ini dan kita yakin sekiranya pengguna memahami bersama dengan Kementerian Kerja Raya, maka usaha ini akan lebih mudah. Kalau dikaitkan juga dengan peranan dan juga bagaimana masyarakat boleh sama-sama membantu agenda transportasi yang pengangkutan yang akan dibawakan. Dari segi pendidikan, Datuk, bagaimana lagi boleh dimantapkan lagi? Sebab kadang-kadang kita ni tak cikgu pun lupa nak top up. Bagaimana untuk memastikan on paper ia nampak cantik tapi dari segi pelaksanaan itu dapat berjalan sebaik mungkin? Pertamanya, saya melihat dari segi coverage itu perlu diperluaskan. Saya katakan tadi sekitar 7-8 juta kenderaan, pemandu yang menggunakan kenderaan sah berdaftar baru 1.5 juta. Jadi masih rendah. Jadi kita akan bekerjasama dengan semua pihak-pihak berkepentingan termasuk JPJ, termasuk pengeluar kenderaan untuk mereka memberikan hebahan dan juga kesedaran kepada pengguna atau pembeli kenderaan baru untuk segera melengkapkan. Compulsory, you beli kereta, you kena ada RFID atau ada device smart tolling yang boleh membantu mempercepatkan pergerakan, memudahkan pergerakan. Ada kereta cantik tetapi tak pakai touch and go ataupun pakai sistem lama, perjalanan tak cantik, tak bagus. Jadi kita nak mereka juga dibekalkan device yang sewajarnya dan kita faham sekarang zaman semuanya pantas, agile, semua nak bergerak cepat dan tidak mahu ada gangguan dan tidak mahu ada kesesakan di Plaza Tun. Jadi ini yang kita nak elakkan untuk mereka mendapat pengalaman berjalan ataupun menggunakan lebuh raya dengan lebih seamless yang saya katakan tadi. Dari segi pendidikan lain-lain, kesedaran di berbagai peringkat kita akan laksanakan. Bukan hanya sekadar RFID tetapi untuk makluman juga sebenarnya RFID ini sebagai satu dari enabler untuk bergerak ke arah lebuh raya tanpa Plaza Tol. Kita nak bergerak ke arah multi-lane free flow. Kita dah tak ada lagi lepas ini. Mungkin dalam 2 tahun, 3 tahun, kita akan laksanakan sebenarnya di negara barat. Multi-lane free flow maknanya no Plaza Tol, tetapi tol dibayar. Kita tengok check dalam balance e-wallet kita, dia tidak. Daripada point to point. Jadi ini akan kita laksanakan sebenarnya. Kita ada agenda lebih besar. Tetapi kena lepasi agenda kecil ini dulu. Bagi rakyat kena support, kena faham untuk mendapat pengalaman yang lebih baik, mencabar dan menarik. Kita perlu melepasi satu lagi hurdle yang ada sekarang yang juga merupakan sesuatu yang tambah baik, yang bagus untuk pengguna. Sudah pasti dampak awal kepada perkara juga pelaksanaan itu adalah untuk mengurangkan kesesakan di lebuh raya dan juga di Plaza Tol, khususnya di lorong-lorong tol untuk tambah nilai, dan seterusnya kita akan mempower kepada bagaimana lebuh raya digital dan lebuh raya pintar itu akan dapat dilaksanakan. Terima kasih kepada yang berbagi, Datuk Badrul Hisham Mohamad, Timbalan Ketua Setiausaha Dasar dan Pembangunan KKR, kerana bersama dengan kami pada pagi ini. Kita akan berehat seketika. Kembali